Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni kita tengok ke manakah arah pergerakan market, sebab apa market telah pun Bitcoin terutamanya telah break kita punya kawasan trendline iaitu uptrend. Kita confirmation bahawa kita untuk melakukan kenaikan. So apa pun nanti kita akan kecek sebelum tu dan juga kita review secara keseluruhan market apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam. So hari ni adalah hari Minggu. So macam biasa hari Minggu sebenarnya ada menarik yang berlaku, ada drama di kripto. Adakah price akan naik ataupun down? Tu tengoklah nanti di market. So untuk ni tengok total market berada di mana? Total market berada di 1.72 trillion, hampir ada 1.73 trillion. So macam tu saya patutkan kita ada target di 1.8 trillion. So nah pun malam dah breakout. Kalau sekiranya berlaku kita expected dah pun breakout ataupun chart total market di 1.65 tu dah berada 1.72. Peningkatan kat sini kalau tengok 7.14% tu peningkatan yang banyak lah. Tu tengok volume kembali balik ke atas $100. So macam cakap, bila volume banyak ni kita akan expected ada kenaikan yang drastik lah dalam market. So apa yang kita tengok result semalam, kenaikan daripada 1.65 ke 1.72 trillion dolar USD. Kita tengok dominant BTC kembali balik ke dalam market. So semalam kita tengok dalam 45. So masa cakap semalam kita ada falling wedge untuk BTC dominant, kemudian berada di bottom line. So expected dia akan bounce, adakah dia break atau bounce, tapi dia dengan expectedkan more bounce untuk semalam. Sudah pun berlaku bounce sedikit 46.3. So kita penaikan ni 46.3 ni kenaikan sebanyak almost 1%, 0.5%. So kenaikan ini aku kata menyumbang kepada untuk kenaikan total market cap untuk dalam kripto. So kita tengok Ethereum aku kata stabil. Aku kata semalam pun dalam 19.8, semalam 19.8, so ini 95, so sedikit pengurangan. So kita tengoklah mainly untuk kenaikan total market dalam 1.72 ni adalah yang amount yang besar tu adalah datanya daripada Bitcoin. Lepas tu kita tengok Bitcoin, kita expected Bitcoin akan telah break kita punya kawasan trendline untuk bulan. So kita tengok harga sekarang semata. Kita tengok Bitcoin berada di 40. Bitcoin berada di 42.7k. So harga tertinggi untuk sebelum ni kita paling tinggi adalah 42.5. Harga yang paling tinggi sebelum ni untuk minggu lepas. Tu hari ni, minggu ini, kata hujung minggu, kita berada di 4.2.7k. So harga tertinggi selepas mata hampir 4 bulan. Kita downtrend daripada 65k. So ini adalah harga tertinggi lah, 42.7. So now dah pun break 47. So nanti kita tengok di manakah resistance, di manakah support untuk Fibonacci dan support resistance untuk di Bitcoin di chart. Kita tengok ke manakah arah pergerakan seterusnya. So untuk hari ni kita tengok peningkatannya 4% untuk Bitcoin. So mostly kita tengok sebab apa tu cakap sebab dominan motivasi dalam market. So kita akan seperti Bitcoin lah yang melakukan 4%. So lain semua lah 2%, tak sampai pun 1%. Yang ini Polkadot banyak 6%, $20. So nanti lah kita tengok apakah pergerakannya. So untuk weekly 2.7%, untuk monthly 34%. So very good untuk ke Bitcoin. So Bitcoin ni kita tengok harga tertinggi. So nak tengok di chart berapa harga tertinggi yang untuk dicapai ni. Untuk dalam ini kita tengok dalam 42.7 lah. So Ethereum pun melakukan kenaikan, walaupun orang kata Ethereum melakukan dalam aku kata tak banyak berlaku dominan tu berlaku peningkatan, tapi still lagi ada peningkatan. Sebab apa? Bitcoin naik lebih banyak daripada Ethereum. Kenaikan Ethereum tak terasa lah. Bitcoin tu hanya stabil, tapi price dia masih melakukan kenaikannya 2.8 trillion, 2.8k. So macam tu expected kita ada di 3k, net resistance kita di 3k. Kemudian barulah kita tengok mungkin ada probability untuk dia rebound balik ke dalam 2.5 sebelum melakukan another bulan. So nanti kita tengok di chart. Untuk Binance kembali balik untuk harga yang tertinggi untuk waktu selama 4 bulan. 4 bulan sebelum ni kita jatuh pada 700 ke 340. So lingkungan tertinggi ni tertinggi pada Binance pun kalau ikutkan dah break dia punya pattern bullish 310. Nanti tu akan tunjuk di chart. Cardano kembali balik 1.4. So macam cakap Cardano berada di 1.5. Dia break kata berada di kawasan atas resistance, almost ke top resistance. Expected bila sampai ke situ kita akan expected Cardano akan more drastik lah kenaikan dia. Untuk XRP kembali balik 0.75. Sebelum ni jatuh hampir 5 sen. Tu naik balik 75 sen. Tu almost naikkan sikit je 0.78. Sebab apa? Awal minggu tu kita tengok harga XRP memang berada di 0.75. So ini hari Sabtu
kita nak habis minggu ni dah pun, so hanya kembali sikit lah 0.7. Tengok weekly tu masih belum recovery lah untuk daripada price minggu lepas, belum recovery lah. Kita masih down 1.15%. Untuk Dogecoin sama juga, masih down lagi. Sebab apa, minggu lepas pun dalam 20 lebih sikit, 21, 22. So kita masih belum recovery. Untuk monthly lagi teruk lah untuk Dogecoin, 10% untuk recover, belum lagi recovery untuk 10% untuk monthly punya. So another yang regain banyak, Polkadot. So macam cakap, Polkadot ni bila Polkadot ni dia akan naik bila altcoin lain tak melakukan naikkan. Kau tengok altcoin lain semua berlaku orang kata sedikit je, tapi tengok Polkadot naik banyak lah. So tengok dua expected untuk Matic pun maybe akan melakukan naikkan banyak. Tengok Matic masih tak melakukan banyak, hanya 1 point. Kita tengoklah Matic, sebab Matic ni tunggu DeFi. So DeFi ni bila nak tengok ke Matic ni, kita tengok Cardano, kita tengok Matic. So then Polkadot nanti maybe kat. Tapi Polkadot ni kata chart dia daripada $15, $14, $14, $18. So berlaku banyak lah. Tu kita tengok ni weekly, memang ada Polkadot, ada dekat Polkadot ni. So Polkadot ni untuk weekly saja 29, hampir 30% lah. So siapa macam cakap dulu awal-awal, Polkadot antara altcoin yang kita mesti ada lah, kata lain-lain coin. So nanti cakap kita perlu pilih altcoin yang betul-betul stabil, ada fundamental ni semua tu. So jangan pilih kata shitcoin lah, altcoin yang 0.0000 something tu, tak perlu. Pilih antara top 20, top 30 je antara coin tu yang saya cakap. Solana sekarang ni, Solana, Chainlink, Matic, Theta. Tu lagi untuk ni VeChain, Terra Luna, Tron ni boleh juga kalau nak invest, sebab dia masih murah tu. Orang kata buy 1000 tu, biar je dalam profit, tak masalah. And then Aave tapi mahal lah. Aave ni nak dapat tu mahal sikit. So kita boleh tengok call yang agak murah, yang sikit macam Polkadot, Matic, Polkadot, Solana, Terra tu masih murah lagi, bawah 100. So bolehlah kita buy untuk long term punya pegangan. Tu guys, sebelum tu let's go kita pergi. Itu hanya review atau secara ringkas review market sini. Semua melakukan kenaikan, cuma tak banyak untuk altcoin tu, hanya certain coin je yang melaku 5% ke atas. Cuma kita tengok untuk market ni atau kenaikan tu lebih kepada dalam Bitcoin lah. So let's go kita pergi ke chart. So tengok first kali kita akan tengok total market, apa yang dah berlaku di total market. So total market dah pun breakout kita punya 1.65 trillion. So macam biasa yang ni kita akan tukarkan kepada jadi support. So bila resistance dah break, kita akan tukar jadi support, dan kita expected untuk price tu akan bermain pula antara first kita ada target kita 1.8. Adakah price itu terus akan 1.8? So expected sekiranya price itu terus 1.8, and then kita akan ada rebound balik at least untuk test support ni, kemudian barulah melakukan atas. Untuk support ni menjadi kuat, price itu perlulah test balik. Waktu retest ataupun untuk retest ni buat sideways dan melakukan retest, itu orang kata very good support. Tapi sekiranya support tu weak, expected boleh kita break balik, and break ni kita support ni weak lah, dan kita expected bila dia break bawah ni, kita expected dia akan kembali balik ke kawasan bawah. Untuk now, apa yang kita expected price tu akan buy ke 1.8 sebelum melakukan ke bawah. So ini untuk 4 hours punya chart. Kita tengok juga di RSI. So untuk RSI, macam mana RSI adakah membantu untuk kenaikan? So macam sebelumnya cakap, untuk semalam tu ada cakap kita dah break kawasan ni. So bila break kawasan ni, kita expected untuk kenaikan. Bila kenaikan tu kita expected untuk sampai 70, dah pun sampai 70. So sekarang ni kita ada sedikit lagi kenaikan untuk 70 ni. Order price masih tu boleh jatuh ataupun price boleh naik. So sekiranya RSI naik, kat mana anda perlu berhati-hati untuk total market ni, kat mana kita perlu berhati-hati bila kita tengok price tu almost dalam 80 ataupun 70 ke 80 lah. So paling tinggi macam ni 80. So bila 80 ni, kita perlu expected untuk price tu akan melakukan kata rejection ataupun macam correction sikit lah. Apa yang diexpectkan, price tu probably akan naik 1.8, and ini ada kenaikan lagi almost dalam 80. Kemudian kita akan ada rejection ke support balik. So sampai sini, dan kita akan buat inilah very good, orang kata bounce, kawasan bounce untuk kripto, untuk terus melakukan kenaikan more than break 1.8 lah. So apa pun market kita tunggu. So macam cakap, total market meningkat, very good untuk kita punya portfolio dan kripto secara keseluruhannya. Sebab apa? Bila total market meningkat, ini menandakan coin yang kita pegang itu adalah coin yang kita investkan ni sedang melakukan kenaikan, terutamanya dalam kata main coin lah, antara Bitcoin, Ethereum, BNB. Tu 3 coin lah tu yang most important. Yang dalam market ada 2 coin lah, Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita pergi ke BTC dominant, kita tengok apa yang berlaku dengan BTC dominant. So untuk ni daily. So macam tu cakap semalam, kita expected untuk
dominan akan bounce sekali lagi, BTC dominan akan bounce sekali untuk at least sampai sini. So apa yang akan berlaku, kita akan tengok total market sekiranya pergi 1.8 and then market dominan terus melakukan analis sampai ke sini, dan macam cakap lah di 1.8 di total market probably kita akan ada bounce, sama juga di BTC dominan probably akan ada bounce juga untuk sampai sini. Kemudian kita tengok lah sekiranya jatuh ni, kita tengok Bitcoin akan orang kata buat sideways ataupun pergerakan slow. Kemudian potential bagus lah bila dominan BTC jatuh, very potential bagus untuk kita tengok altcoin melakukan kenaikan pula. So macam cakap, step by step dalamnya Bitcoin akan naik, kemudian Bitcoin akan buat sideways, Ethereum akan naik, kemudian Ethereum BTC akan buat kata pergerakan kenaikan tapi slow ataupun sideways. Kemudian kita tengok altcoin yang bawah-bawah pula yang akan melakukan kenaikan. Tu kita tengok apa yang berlaku sekarang di Matic, Solana. Solana pun hampir 40k. So Solana kalau ikutkan, Solana pun hampir $40, 40k pula. Yes, sampai 40 dolar. Sebelum ni tengok minggu lepas 36, so 40 dolar. Tu cakap Solana ni tu pun tak ada lagi, tapi tu nak ada Solana maknanya. Dia tunggu price masih cantik untuk invest untuk long term, ataupun tu boleh join Jaim je. Tapi untuk Jaim sekarang tu macam tu lebih fokus untuk Bitcoin dan Ethereum. So hopefully kalau ada rezeki di Solana, ada retestament yang menarik, tu akan buy lah di Solana. So untuk ni masih lagi kenaikan, so expected akan 1.8 trilion untuk market cap. Kemudian BTC dominan melakukan kenaikan almost ke sampai 45%. So bila sampai ke parah ni, kita berhati-hatilah. Kita expected mungkin ada rejection sedikit untuk Bitcoin. So rejection kuat atau tidak tak pasti, nanti kita tengok di chart di Bitcoin. So untuk dominansi Ethereum dalam market, so market masih lagi kata pergerakan kenaikan untuk kita punya untuk di Ethereum. So expected masih lagi sampai 20. So kalau kita stabil di kawasan ni, price target untuk percentage untuk Ethereum dalam market almost dalam 22%. So masih lagi ada kenaikan. So expected macam cakap sekarang ni untuk Bitcoin ambil alih dulu. Kita akan tengok total market sampai 1.8, Bitcoin sampai di 50%. Bila Bitcoin sampai 50%, Ethereum stabil saja ke sini. Bila Bitcoin jatuh daripada 50% ke, tengok tadi dominan, jatuh balik daripada ini ke bawah ni balik, saya expected untuk Ethereum dominan pula akan kembali regain balik dalam market untuk melakukan kenaikan. At least cakap probably kita akan nampak price tu akan sampai di almost di all time high dah lah, 4,000 di Ethereum. So nanti tengok di chart. So sebelum tengok Ethereum, kita pergi ke BTC dulu, tengok apa yang berlaku di BTC. So apa yang kita tengok hari ni adalah hari Sabtu. So 2 hari lagi untuk habis minggu ni. Kita tengok untuk daily, kata almost untuk daily belum lagi, tapi untuk daily, untuk yang almost break kita punya horizontal resistance. Tapi yang penting untuk tengok adalah ni trendline bullish kita dah pun di break. Tengok ni, so trend bullish kita ni dah pun di break lah untuk daily. So untuk kita mengatakan lebih kuat, kita perlu tengok weekly. Sekiranya weekly close lagi, very good lah. Sebab apa? Untuk daily ni, sekiranya dalam pukul kita ada 35 minit lagi. Kita ada dalam 35 minit lagi untuk candle Kelly ni close, daily ni close. So apa kita expected, sekiranya close ini kita dah ada presenter positif lah untuk market tu BTC untuk melakukan kenaikan ke atas. Sebab apa? First kita dah break pattern kata tak selepas daripada kita jatuh daripada 65k. So inilah pattern bullish, trend bearish, trend bullish. Sekiranya break pattern ini, kita akan expect price akan terus melakukan ke atas atau perjalanan perubahan uptrend lah. So macam tu dekat sebelum ni, kita ada dah kata langkah pertama, dia berlaku high, kemudian expected lower low. So ini adalah lower low, tapi lower low ni masih tak cantik. So expected lower low tu masih di bawah. So expected apa yang akan berlaku, price akan melakukan kenaikan. Kemudian expected mungkin akan sampai 50. Mungkin akan sampai 50. Kemudian kita akan ada satu rejection yang besar lah. Satu rejection yang besar untuk membuat orang kata high low low, kata retestment yang cantik di 0.5. Nanti itu akan tunjukkan di 4 hours lah. Itu akan zoom out sikit. So tengok ni. Okay, untuk daily kita dah pun sampai ke sini. So macam cakap, untuk lower low ni atau lower low yang tak cantik, tapi apa pun kita macam cakap dalam breakout ni lah, kata di kawasan support tu cantik juga. Breakout ni membantu kita untuk melakukan ke atas. Kata yang paling utama kita nak ialah tanda-tanda ataupun confirmation bahawa price itu akan melakukan buruan. So untuk daily dah pun breakout. So apa yang tengok untuk weekly, masih ada lagi weekly kata almost. So kita tengok ini, sekiranya kena weekly yang break juga, orang kata double confirmation lah, confirmation yang kuat lah untuk price tu melakukan atas. Tapi masih cakap, kita akan tunggu juga retestment untuk kata buy untuk yang lebih banyak lah. Untuk siapa nak buy sekarang dah boleh buy. Cuma buy tu jangan buy banyak lah. Kata buy sikit dulu. Sebab apa?
expected ada lagi, kita perlu tunggu retestment di 1.6 lah, kata retestment yang kukuh. Kata Bitcoin perlu buat base yang kukuh lah di sebelum melakukan kenaikan. Tu untuk daily tu tengok, sekiranya sekiranya price itu terus melakukan ke atas almost sampai ke 50 dan kita ada very strong resistance kat atas ni, inilah kata resistance yang paling penting untuk Bitcoin melepasi antara 52 ke 56. Dan tu expected bila first sampai sini kita akan expected akan melakukan rejection. Sebab apa kita tak buat lagi rejection ini? So macam cakap, sekiranya kita ada rejection 1.6 ni baru naik atas, so kita tekan tak nampak dah peran ni. So now kita expected bila berlakukan ni kita akan ada rejection yang besar lah. Rejection besar tu dan kat sini ada last peluang lah untuk kita buy, untuk kalau tak ketinggalan, tetapi lah ketinggalan buran. So apa yang expected sekiranya berlaku, kita akan tengok sekiranya price tu sampai di kawasan ini 50. So apa yang berlaku, so expected adalah adakan retestment yang besar untuk kita expected price tu probably akan jatuh balik di kawasan ini dalam 37. So adakah berlaku? Boleh berlaku, ataupun tengok lagi another yang ni, kita kalau ambil yang ni, so 2 Fibonacci yang ini, so kita akan dapat yang ini. So antara ni 40. So mana yang satu, so expected more yang maybe yang atas. Sebab apa? Kalau akan delete dulu yang ni. Probably kita akan ambil daripada swing low ni lah. Swing low ni kita dah buat ni, lower low, higher high, lower low. So lower low ni cantik, so expected bila akan berlaku kita akan expected yang inilah lebih cantik. Kata daripada lower ni akan buat higher high baru, kita akan tunggu retestment, dan retestment ni kembali balik kuartal 40.42. So very good. Sebab apa? Kita dah break resistance ni. So macam cakap, bila break resistance perlu menjadi kawasan support. So expected bila berlaku kenaikan sekiranya price sampai 50, bound balik kawasan ni, ni is very good position untuk kita rebound balik ke atas. Tetapi sekiranya price tu break bawah, kita akan expected price tu akan kembali balik untuk kawasan bearish dalam kawasan ni. Tapi walaupun bearish, walaupun berlaku jatuh balik 30, kita masih bukan di kawasan bearish, kita masih di kawasan bullish sampailah selagi dia tak break trend line yang ini. So apa pun dalam market ready. So dah kita kata sekarang kita mau mood dalam bullish. Tapi apa pun kalau siapa tahu untuk sekarang kita ada paling news yang paling dalam itulah di US kata ada diorang buat satu regulation, satu law yang baru. Orang kata law yang baru ni akan treat orang kata crypto seluruhan di US lah. So apa pun nanti di malam nanti mungkin dia akan share sikit, dia akan kaji sikit dan dia akan share lah di malam ni untuk review. So untuk hari ni kita tengok Bitcoin ke manakah arah pergerakannya. So untuk pergerakan ni apa yang saya nak tengok adalah apa yang dah berlaku. So yang ni kita akan delete yang ni. So saya akan delete yang pattern ni. Sebab apa? Pattern ni seperti kan dah sampai punya. Sebab apa? Kalau ambil ni point breaking sini, so dah pun sampai. So kena net apakah pergerakan dalam pergerakan price untuk BTC untuk short term. So untuk 4 hours apa yang tu expected, kita akan maybe boleh berlaku rejection kat mana-mana kawasan trend line lah. Ni dah bagi trend line. Kita akan swing low ni, so ni ada expected ini. So whatever, probably ini adalah kata bearish trend line. Sekiranya price jatuh below bawah ni, kita akan expected price kembali ke bawah. Tu bawah sampai mana? Macam cakap, kita ada lagi kawasan retestment bawah ni. So apa pun kita tengok apa yang boleh berlaku. So ini akan buat trend line ni color, akan buat color mana, color orange. So kata ini adalah bearish trend line. So price tak boleh break bawah ni. Ataupun yang lebih cantik kita boleh ambil untuk sekarang ni, kita ambil yang ni tak cantik punya. Kita ambil yang bawah ni, and then kita ambil yang ini. So paling atas ni. So ini adalah bearish trend line. So price tak boleh break bawah daripada garisan orange ni. Sekiranya break kawasan orange ni, kita akan expect price akan kembali balik ke kawasan masih dalam major buran, tapi kita akan short term untuk melakukan rejection. Tu rejection ni kita tunggu sebenarnya, rejection untuk sampai di kawasan retestment. So apapun sekiranya sampai benda ni kita boleh buy. Adakah sampai tak pasti, tapi orang kata dalam teknikal tu ada lagi potential untuk dia melakukan kejatuhan bawah. So untuk tengok sekarang ni, ini yang Zul nampak kan apa yang berlaku. So sekiranya berlaku, kita probably akan nampak apa, kita nampak probably boleh berlaku jadi rising wedge. So rising wedge seperti ni. So sekiranya ini masih ada lagi ketinggian, so mungkin ada lagi tinggi, okay, pergi bawah lagi, okay. So apa yang expected, dia akan melakukan rising wedge. So kita perlukan point kat sini, kita perlukan point yang atas, kemudian kita perlukan rejection untuk dapat buat pattern. So untuk ini probably apa yang expected probably akan melakukan wedge lah. So ataupun dia mungkin melakukan channel.
So kalau mengaku channel pun adalah pattern bearish, tapi orang kata expected dia akan melakukan kenaikan lebih tinggi lah. So macam cakap, kenaikan tu probably kalau berlaku channel, kenaikan tu probably akan sampai sini. Kemudian macam cakap ni, mungkin ada rejection yang besar untuk sampai balik ke kawasan ini untuk melakukan base. Sebab apa? Kata suatu perjalanan untuk chart ni, kita tak ada tapak lagi. Macam orang cakap, ni ibarat press ni tendang berdiri yang kata sebelah kaki lah. Tak ada lagi satu kaki untuk tampung dia untuk melakukan ke atas. So kata tak ada base lagi. So tak ada sebarang base yang kuat lagi untuk dia melakukan ke atas. So kat mana base tu? Macam cakap, selagi kita bawah ni, kita expected zone base di kawasan ini. Sekiranya price tu break atas ni kawasan 42, tu expected kaki yang kedua ataupun base itu adalah di kawasan ni. So apa berlaku? Expected akan melakukan ke atas. Berlaku ni buat base kawasan ni. Sekiranya ada base, so kita ada tapak yang kuat lah untuk melakukan. Tapi kata kecenderungan tu masih lagi orang kata degree yang membayar lah. So expected masih lagi boleh jatuh untuk sampai ke sini sebelum melakukan ke atas. So apapun, kita tak tahu exactly price, tapi apa kita katakan price melakukan kenaikan. Cuma kadang kita perlu cari telan di atas lah. So tak clear lagi. Kalau ikutkan sekarang ni, kita boleh ambil yang ni. So boleh ambil yang ni. Tapi tu tak expected ini sebagai dia punya ni. Sebab expected ada lagi kenaikan untuk hari ni. Sebab ni hari Sabtu Ahad. So macam itulah hari Sabtu Ahad ada orang kata move yang kata menarik lah. So ada yang adakah pump atau dump tu tak pastilah. Hopefully up. Sebab apa, bila ada up tu kita akan expected adakan pattern ni akan valid, kita akan dapat ada satu pattern lah, sama ada channel ataupun falling wedge. Whatever pun pattern tu ialah whatever channel ataupun rising channel ataupun rising wedge, kedua-duanya lah pattern bearish. So apa yang kita expected price akan melakukan ke atas, kemudian kita akan ada rejection untuk buat sedikit correction sebelum melakukan kenaikan. So hopefully kita tengok ada pattern yang berlaku. So ini kita delete lah. So apapun kita tunggu atas punya trendline tu, bawah kita dah confirm 1 dan 2. So sekiranya price jatuh, perlu jatuh lagi dalam bawah ni dan melakukan atas. Macam cakap, sekiranya kita ada melakukan kenaikan, kita akan tunggu retest di kawasan 42. So untuk ini, yes, kita dah ada confirmation untuk dah break untuk trendline tu. Kita perlu sedikit lagi information untuk break ini, kemudian kita akan tunggu bound di sini. So selalunya price akan bound dulu ataupun tak bound. Kadang-kadang tak bound, tapi mostly price akan bound dulu untuk retest, sama ada di 4 hours ataupun 1 hours. So untuk 1 hours kita akan tengok lebih kecil kebarangkalian pergerakan tu. Right, untuk 4 hour ni, sebelum ni kita tengok yang ni. Yang ni ada pattern spherical triangle. So yang ni pun potential untuk buat spherical triangle yang kecil je. So price target pun tak banyak pun, sampai at least kawasan ni je 43. Tapi apa pun kata breakout ni lah. So apa yang kita kita akan membeli untuk 1 hour. Kalau siapa nak masuk, mungkin 1 hour ni sekiranya ada price reduction di kawasan ni dalam 40-41, anda boleh buy lah. So untuk Zul akan tunggu buy untuk sedikit lagi confirmation untuk Zul. Sebab apa? Zul tak kisah pun. Sebab apa? Zul kat belakang dah ada banyak pembelian. So sekiranya price tu terus melakukan ke atas, kalau Zul terlepas miss pun tak masalah. Zul akan layan profit saja. Tapi whatever nanti ada retestment, Zul akan masuk balik dalam position buy untuk dalam Bitcoin. So itu yang berlaku kan ni dalam Bitcoin. Zul expected kita akan ada kenaikan, kemudian ada retest kawasan ni dan boleh melakukan kenaikan lah. So apapun, Zul masih lagi tunggu pattern untuk next aku kata hint untuk Bitcoin manakah perjalanan. Tapi Zul nampak ni kita akan melakukan inilah pattern, sama ada channel ataupun wedge untuk expected price tu akan melakukan rejection. Kalau ikutkan sini tak tinggi pun, point of breaking mana-mana. So macam kalau dia naik atas pun, kalau naik bawah ni pun kata masih lagi breaking ke bawah ni. So breaking bawah ni very bad lah. Sebab apa? Kita expected untuk price tu melakukan kenaikan dan melakukan base di kawasan atas 42. So sekiranya price tu jatuh balik, kata sedikit weak lah untuk pattern tu. Boleh expected kita mulakan jatuh more lebih bawah lah untuk pattern untuk price Bitcoin. So untuk Ethereum, kita tengok Ethereum sikit apa yang berlaku. So Ethereum, macam Ethereum dah pun melepasi kawasan 2.7. Kita on the way ke 3K. So macam cakap, kita expected more sebelum ni. Semalam tu ada buy bila price itu buat retestment sedikit. So cakap price tu break support dah melakukan retestment, Zul akan masuk buy, kemudian buy tu expected sampai 3,000. So 3,000 apa yang Zul expected, price tu probably akan apa yang berlaku, sekiranya ada momentum kuat lagi dia akan break 30. Sama juga position kini dan buy. So expected tu sampai 3,000, kita akan nampak pergerakan macam ni lah. Sini naik dan retestment. So retestment sikit lah. So retestment tu kat mana? Probably kita boleh tunggu, kita boleh tarik Fibonacci ikutkan swing low ni ke mana high ya, probably kan 3,000.
So expected bound yang cantik untuk kita next buy sekiranya jatuh adalah dalam 2.8, 2.7. Tapi price tu perlulah berada 3K tu. 3K dan rebound kawasan ni adalah very good position untuk kita buy untuk expected naik ke atas. Apa macam sama juga yang berlaku sebelum ni, yang kat sini expected kalau ikutkan sini, kalau ikutkan dia ni pada retracement, kemudian atas ke atas, dan kita nampak lah Fibonacci tu price kembali balik jatuh ke bawah. So sama juga retracement ni, kalau ikutkan kat sini sama juga probably retracement tu akan berlaku. Apa yang treatment sama je, cuma price tu tak tahu kat mana. So tengok ni, macam cakap price tu sekiranya pada 3,000, so tu nampak lagi another opportunity untuk buy bila price itu reject daripada 3,000. So sekiranya ada rejection, kalau tak ada rejection, price itu boleh saja berlaku ke atas, naikkan dan kita tarik another Fibonacci lah. So hopefully ini berlaku. Apa bila ini berlaku, kita expect ada another good position untuk buy di kawasan 28, 26 sekiranya sampai 3,000. So Zul akan tambah lagi lah. Sekiranya price tu naik sampai lagi, Zul akan tambah lagi Ethereum Zul untuk kata dalam portfolio Zul. So sama juga di Bitcoin, Zul akan tambah juga Bitcoin Zul sekiranya price itu melakukan rejection daripada yang almost mana-mana. Kalau ikutkan sini untuk Bitcoin, kita dah minor resistance to swing low, higher low, higher high. So di sekarang ni kita expected ini adalah higher low. So higher high to higher low, expected dah pun break kita punya minor resistance kat sini. So whatever, macam cakap, siapa nak buy boleh saja untuk buy. Yang kata ini buy sikit risky. Sebab apa? Kita berada di kawasan major resistance. Tapi orang kata major support ni, major trendline dah pun break. Tu expected price akan melakukan ke atas. Semua kita akan berlaku sikit je lah. Untuk siapa untuk buy untuk kawasan ni, very good position untuk buy. Sekiranya price tu jatuh dalam kawasan almost ini dalam 4.1.5. So dalam ni, ikutkan kawasan ni dalam 41.5 tu boleh buy lah. Whatever bagi Zul, whatever dalam price ni kata untuk buy sedikit tu tak masalah. Buy untuk long term punya pergerakan. Tapi ingat, kita masih lagi belum break ini. So masih lagi macam juga Zul expected sekiranya break ni, Zul akan retest ni barulah Zul akan buy. Zul expected more lebih tinggi lah. So expected kalau naik sampai 44K, 46K. Sebab apa? Kalau kita tengok, kita nak cari net resistance horizontal, kita pergi daily. So kita ada yang paling bawah, kalau ikutkan yang ini. So yang ini swing low to swing high, kita akan ambil yang ni jap. Swing low to swing high to swing low, kita akan expected price tu okey. Minor resistance untuk ni. So macam cakap, kita perlu sedikit lagi. Kata kalau yang ni break, memang kata lakukan kenaikan lah. So maybe yang ni dah very good position lah untuk Zul. Maknanya kalau siapa nak buy time ni, dah kata dah cukup cantik lah untuk kita buy untuk sikit sebenarnya untuk Zul. Tapi untuk Zul, sebab Zul dah ada buy di belakang ni. So apa yang Zul tunggu untuk Zul? Untuk Zul, apa yang Zul akan tunggu? Zul akan buat pembelian di Bitcoin bila price itu berlaku rejection ke kawasan ini, ataupun dia melakukan kenaikan dan berlaku rejection di kawasan ni. So expected mungkin ada kenaikan, rejection tu kena tengok ke manakah pergerakan tu. Untuk rejection ni, kalau kita tengokkan swing low to swing high tu, kalau ikutkan Fibonacci, kita tarik Fibonacci mana high dia, kita tengok mana rejection. Kalau ikutkan ini, swing ini untuk forward, swing low. Kalau ikutkan sini, price tu bound kawasan. Kalau bound jatuh ni, kata very bad lah. Sebab apa? Kita jatuh balik ke kawasan ni. So apa yang Zul expected, macam cakap awal tadi, Zul expected price tu perlu bound balik at least sampai ke 47, 46. Dan kita tunggu rejection lah. So rejection tu kalau ikutkan sini, kalau at least sampai kawasan tu, dan kawasan bound tu kata masih lagi dalam kawasan ni, kata kawasan 41. So masih lagi dalam atas atas trendline, kemudian dalam atas support tu, kata up, down, dan melakukan kenaikan higher low, higher high, low lower low, higher high, kemudian buat higher low, kemudian higher high tu untuk pergerakan lebih short term lah. So apapun dalam market, very bullish untuk minggu ni. Tengok minggu depan, hopefully minggu depan kita sampai ke 50K. So apapun berlaku, kita enjoy profit. Macam cakap, sebelum ni kita buy dah. Apapun berlaku market, kita akan enjoy dia. Dan sekiranya price naik, kita akan enjoy profit. Sekiranya ada very good potential, baru kita akan tambah investment. Sekiranya price tu jatuh, kita akan grab opportunity untuk collect more asset. So itu untuk Bitcoin. Sebenarnya nak tengok sedikit untuk Polkadot tadi. Polkadot apa berlaku, kita 6%. So Polkadot, okay, dia ikut macam cakap sebelum ni, kita ada pattern ni, pattern twin triangle. So, macam cakap ada 58% untuk break atas, kadang yang break bawah. So bergantung kepada kekuatan trend tu. Kalau trend up kenaikan tu, expected price tu akan ikut belah. So
expected untuk ni price target kita akan sampai di $23. So macam cakap, whatever price dalam ni kawasan 20 ke 12 ni very good position untuk buy. So siapa yang kalau ada buy di kawasan ni, so enjoy profit lah. Untuk sekarang kita expected akan berlaku 24. Now price dah pun break ni, resistance ni dah menjadi kawasan support, dan kita expected price tu akan pergi pula ke 25. So expected price akan bermain dalam kawasan ni pula untuk next melakukan kenaikan. So next kita akan tunggu pula kat mana kita punya kawasan pattern lain lah, pattern bullish. So sama juga ini, dia expected mungkin akan berlaku pattern bearish, so expected akan jatuh bawah. So hopefully dia akan berlaku channel dan kenaikan sampai kawasan ni dan berlaku reaction balik di kawasan 20 dan melakukan kenaikan. So ada siapa nak buy lagi, mungkin sekiranya price tu jatuh balik dalam 20, bolehlah buy untuk collect more. So guys, rasa itu aja untuk hari ni. Apa yang kita expectedkan untuk semalam berlaku ialah so expected untuk price tu bounce sekali lagi. So apa yang kita tengok hari ni macam tu lah, hari hujung minggu ni dia kata drama, so kata pump and dump. So tengoklah, mungkin hari ni kita tengok ada pump, kita tengok mungkin minggu ni hari Sabtu Ahad ni kita tengok mungkin ada pump, kemudian yang dump tu lah kita akan boleh untuk ambil. So tunggu dulu biar orang kata tengok market hari ni macam mana, adakah pump, expected pump, kemudian dia akan dump. So dump kawasan ni very good position untuk kita next week kita akan melakukan more bullish lah dalam market. So guys, itu aja dalam untuk hari ni. Please like, please subscribe, follow dia punya Facebook, ada di description bawah. Sekiranya ada satu yang menarik, dia akan share di Facebook tu. So guys, jumpa lagi untuk malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.